Inilah Adam. Dia menghidapi penyakit gout. Cubalah Ural. Ia boleh membantu untuk mencegah pengkristalan asid urik dalam terapi gout. Ural, pengekali air kencing yang berkesan untuk gout. Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 27 Jun 2023 bersama saya Nusha Hamam Amin. Penceramah bebas Zainul Asri Muhammad Romli tampil memohon maaf kepada pihak yang tersinggung dengan ucapannya di program Kedah Berselawat Sabtu lalu. Zainul dalam satu video pendek menjelaskan ucapannya berkenaan isu musuh Allah telah disalah tafsir. Sebelum pada itu saya mengucapkan permohonan maaf yang tak terhingga kepada muslim-muslimat dan juga rakyat Malaysia yang tersinggung, tersentuh terhadap ucapan yang berbangkit. Sesungguhnya saya tidak menyasarkan ucapan itu kepada mana-mana kumpulan dan tidak mention kepada mana-mana parti politik dan juga siapa saja. Yang saya maksudkan dalam ucapan saya itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walan tarda 'anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan meridai golongan Yahudi dan golongan Nasrani sehinggalah kamu mengikut jejak langkah kehidupan mereka. Jadi itulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang menjadi tujuan saya daripada ucapan itu, kerana Islam ialah agama yang konsisten dan istiqamah dengan akidah perjuangannya dan menolak sebarang bentuk da'iyah dan juga usaha daripada musuh-musuh Islam, iaitu dimaksudkan dengan golongan Yahudi dan golongan Nasrani. Mudah-mudahan pencerahan ini akan memberi 1000 keharmonian pada kita semua umat Islam dan rakyat Malaysia bila bersama-sama kita bersatu, kita berpadu untuk menjaga agama kita dengan sebaik-baiknya, insya-Allah. Dalam pada itu, Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution memaklumkan polis telah mengambil keterangan Zainul. Saya semalam diberi maklum oleh pihak polis bahawa mereka telah pun memanggil Ustaz Zainul, dan dalam pertemuan awal beliau dengan pihak polis, beliau mengakui kesilapan dia mengungkap kalimah itu. Beliau mengakui kesilapan dia mengungkap kalimah itu. Beliau kata dia teruja kerana ramainya orang yang hadir pada malam itu. Jadi dia pun kata dia telah melakukan kesilapan dengan mengungkap kalimah bahawa pertahankan Kedah daripada musuh Allah. Ya. Itu dia. Yang pertama di Malaysia ni siapa musuh Allah ya. Ni cerita nak pilih kerajaan negeri je kan. Itulah. Jadi sebab itu saya menggesa. Tapi pada masa sama pihak polis memaklum pada saya mereka akan teruskan siasatan. Sebab kertas siasatan telah dibuka kerana ada aduan. Menteri KPKT Ngah Kong Meng menegur Majlis Perbandaran Kota Baru yang mendenda seorang wanita bukan Islam kerana memakai seluar pendek semasa berada di kedainya sendiri. Ngah berkata ia telah melanggar kebebasannya yang dijamin oleh perlembagaan dan seharusnya dihormati dalam masyarakat berbilang kaum. Okay, isu ni saya telah pun minta di mana Majlis Perbandaran Kota Baru tidak salah gunakan kuasa dan harus menghormati perlembagaan persekutuan. Negara kita adalah masyarakat yang berbilang bangsa, kaum dan agama. Ini adalah pekedai bukan Muslim. Dalam kedai sendiri, dia pakai seluar pendek. Ini adalah kebebasan dan hak asasi yang dijamin oleh perlembagaan persekutuan. Oleh kerana itu, saya harap Majlis Perbandaran ataupun semua PBT ambil iktibar. Jangan terlalu gairah ataupun mengeluarkan saman. Sekurang-kurangnya boleh juga bincang, tegur dulu, didik dulu. Lagipun ini adalah dia adalah pekedai bukan Muslim. Kita menghormati semua seharusnya
masyarakat kita ni berbilang kaum. Sikap yang betul adalah saling hormat menghormati. Dalam pada itu, DAP akan menghulurkan bantuan guaman secara percuma kepada wanita berkenaan jika dia memilih untuk mencabar perkara berkenaan di mahkamah. I've communicated with our senior lawyers, Gubin, our Deputy Chairman, and also Rhea, and they're willing to take up this case on behalf of this lady so that we can stand up and protect our rights from being eroded and deprived. From being eroded and deprived. We hope that if this lady intends to fight against this unfair, this unreasonable, and this extreme summons, our senior lawyers are willing to take up the case for her. Of course, without any charges lah. Without any charges, yeah. Baik, berita seterusnya. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil mengundang reaksi negatif selepas memberitahu pengkritiknya mungkin dikunjungi polis ketika siaran langsung di TikTok. Namun Fahmi menjelaskan kenyataannya itu ditujukan kepada pihak yang menggunakan sentimen raja, kaum dan agama. Semua anda yang masuk dalam live saya dan mengeluarkan kenyataan ini, anda sedang dipantau oleh pihak berkuasa. Jangan marah saya kalau ada panggilan nanti ataupun ada radio car yang singgah di rumah anda. Ya, we are monitoring. Klip rakaman kenyataan itu serta laporan mengenainya menimbulkan persoalan di media sosial jika Fahmi telah menyalahguna kuasanya. Antara lantang mengkritik ialah Presiden Muda Syed Saddiq Said Abdul Rahman yang menempelak Fahmi meninggalkan prinsip apabila berkuasa. Justru Syed Saddiq dalam ciapan di Twitter mengajak orang ramai menghantar peringatan kepada Fahmi dalam PRN akan datang. Dalam perkembangan berkaitan, Naib Presiden Muda Zaidil Baharudin turut menyoal jika kerajaan hari ini telah kembali ke era Najib Razak apabila polis kerap digunakan terhadap pengkritik. Sementara itu, Fahmi menjelaskan peringatan yang diberikannya bukan mengenai kritikan terhadap dirinya atau kerajaan. Jelas menteri itu kenyataannya menyasarkan pihak yang memainkan isu raja, kaum dan agama. Siasatan SPRM terhadap dakwaan ahli politik yang menaungi kegiatan judi haram dalam talian melibatkan lebih dari seorang ahli politik. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki berkata, pihaknya masih lagi mengumpulkan maklumat memandangkan laporan dibuat bulan lepas. Azam dalam laporan berita harian tidak mendedahkan identiti dan parti disertai ahli politik berkenaan. Azam berkata demikian ketika ditanya mengenai bilangan ahli politik yang terlibat termasuk parti yang disertai mereka. Sebelum ini dalam sidang Parlimen, Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution mendedahkan terdapat ahli politik yang menaungi kegiatan judi dalam talian. Sementara itu, dalam perkembangan lain, SPRM belum membuka kertas siasatan mengenai dakwaan salah guna kuasa dalam pemberian kontrak gentian optik. Sebelum ini, Perdana Menteri Anwar Ibrahim dalam surat pembelaan saman difailkan Dr. Mahathir Mohamad mendakwa Telekom mengeluarkan surat meminta kebenaran mengadakan rundingan terus dengan Opcom Sdn Bhd bagi pembekalan kabel fiber optik bernilai RM214.2 juta. Opcom dikaitkan dengan bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir. Azam berkata badan penguatkuasaan itu memerlukan sedikit masa untuk meneliti dakwaan berkenaan memandangkan ia berlaku kira-kira 20 tahun lalu. Baik, dalam perkembangan yang lain, Timbalan Presiden PKR Rafizul Ramli menegaskan tidak semua ahli parlimen yang keluar PKR menandatangani bond yang mengikat mereka kepada parti. Rafizul berkata antara yang menolak untuk menandatangani bond berkenaan ialah bekas Timbalan Presiden Azmin Ali. Sudahkah ada sebarang surat dikeluarkan kepada semua 10 MP? Saya belum semak lagi dengan Setiausaha Agong kan. Cuma seingat saya lah ada yang tanda tangan dan ada yang refuse to sign. Pada ketika itu mereka kumpulan Azmin Ali. Jadi Azmin sendiri seingat saya tidak mau sign. Jadi dia tak sign sampai ke sudah. Jadi saya tak pasti daripada 10 itu berapa yang sign, berapa yang tidak sign kan. Jadi perkara ini nanti peguam lah YB William Leong
perlu memberi pandangan lah kepada parti apa tindakan dan langkah selanjutnya, dan sama ada keputusan mahkamah itu bermakna mereka yang tidak tanda tangan pun boleh disaman ataupun tidak, yang itu sebenarnya di luar pengetahuan saya setakat inilah. But I do remember ada yang tanda tangan dan ada yang refuse to tanda tangan. Baik, Naib Presiden PKR Nurul Izzah Anwar memaklumkan satu laporan polis telah dibuat terhadap pihak yang menyebarkan fitnah terhadapnya. Walaupun biasa terhadap cercaan dan serangan, namun menurut Nurul Izzah semua perkara mempunyai batasnya. Justru Nurul Izzah bertekad tidak akan melepaskan pihak yang menyebarkan fitnah terhadap dirinya di media sosial. Nurul Izzah mengulas mengenai satu klip video di TikTok yang didakwa memfitnahnya terlibat dalam penyelewengan. Dalam hantaran di Facebook, Nurul Izzah turut berkongsi satu laporan polis yang telah dibuat terhadap video berkenaan. Bekas ahli Parlimen Pematang Pauh itu turut meluahkan rasa kecewa terhadap dunia politik yang terus dicemari budaya fitnah dan adu bomba. Namun Nurul Izzah tetap berharap politik Malaysia akan berubah menjadi lebih baik berlandaskan politik nilai dan dasar. Dalam video itu yang memaparkan seorang wanita memakai tudung labuh menyebut jika mahu sakau dan membuat projek harus bertanya Nurul Izzah terlebih dahulu. Baik, sementara itu, Mahkamah Pilihan Raya Kuala Terengganu membatalkan kemenangan Ahli Parlimen PAS Ahmad Amzad Hashim di Kuala Terengganu pada PRU 15 lalu. Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Firuz Jafril hari ini membenarkan petisyen pilihan raya yang difahamkan calon BN Muhammad Zubir Embong. Peguam Amzad Yusuf Farizal Yusof mengesahkan keputusan itu ketika dihubungi hari ini. Yusuf Farizal juga berkata mereka akan memfailkan rayuan di Mahkamah Persekutuan. Rayuan untuk petisyen pilihan raya dibawa terus ke mahkamah itu tanpa melalui peringkat Mahkamah Rayuan. Pada 3 Januari lalu, BN memfailkan petisyen untuk membatalkan keputusan PRU 15 di kerusi Parlimen Kuala Terengganu, Marang dan Kemaman mengikut Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Sementara itu, dalam kes yang lain, Abdul Hadi Awang kekal sebagai Ahli Parlimen Marang selepas Mahkamah Pilihan Raya Terengganu menolak petisyen yang difailkan calon BN bagi membatalkan kemenangan Presiden PAS pada PRU 15 lalu. Hakim Mahkamah Tinggi Hassan Abdul Ghani yang bersidang sebagai Hakim Mahkamah Pilihan Raya membuat keputusan itu selepas mendapati pihak pempetisyen Jasmira Othman gagal menimbulkan sebarang keraguan munasabah. Hassan turut mengarahkan pempetisyen yang juga calon BN membayar kos RM50,000 kepada pihak Abdul Hadi. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Baik, sekian sahaja daripada saya Nur Syaham Mama Amin untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.